Ya Allah, sudah bertahun-tahun aku solat, tetapi hati ini tetap tidak mahu tunduk. Tetapi hati ini tetap tidak mahu mengikut petunjuk. Tetapi hati ini tetap merasa tinggi dan mulia. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini untuk tunduk. Bantulah hamba-Mu ini untuk merendahkan diri. Bantu hamba-Mu ini untuk keluar daripada sifat takabur dan sombong. Kerana aku tahu semuanya itu akan menghijab diriku daripada mendapat petunjuk, rahmat dan kasih sayang-Mu. Bantu hamba-Mu ini, Ya Allah. Kita tak boleh nak mereka-reka sekadar kita kata saya sayang Allah, tetapi kita kena minta dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, maha suci-Mu ya Allah. La ilma lana, tidaklah kami ini memiliki apa-apa ilmu illa ma'allamtana, melainkan hanya sekadar apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan, perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi insya-Allah, alhamdulillah, pada siri yang ke-13 ini, membincangkan ayat daripada surah Al-Fatihah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami mengabdikan diri, nak jadi hamba, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon bantuan. Kami mohon perlindungan dan pertolongan. Allahu Akbar. Inilah ramai orang yang tidak sedar. Inilah ramai orang yang tidak sedar tentang hakikat diri hamba kepada Allah. Apabila manusia jauh daripada Allah, mereka lupa tentang hakikat hidup ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita tidak rasa lemah dalam diri kita di hadapan Allah, kita tidak rasa hina diri di hadapan Allah, kita tak rasa berhajat kepada Allah, kita rasa kita tak perlu kepada Allah, bagaimana kita nak mohon pertolongan? Manusia ini, dia akan rasa perlu minta tolong bila dia perlukan sesuatu yang dia rasa dia tak mampu nak buat. Selagi mana dia rasa semua benda dia boleh buat, maka sebenarnya dia berada pada posisi dirinya ini tidak perlukan kepada bantuan. Cuma hakikatnya, apabila kita kata kita tak perlu bantuan Allah, kita rasa kita boleh buat semua benda, kita menipu diri kita sendiri. Ramai manusia yang hidup tertipu dengan merasakan dirinya boleh buat apa sahaja yang dia suka, sedangkan apa sahaja yang dia buat itu membawa kepada jalan yang menghancurkan diri dia sendiri, melainkan dengan panduan Allah dan bantuan Allah semata-mata, petunjuk Allah semata-mata. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bawa kita dalam ayat ini, apabila kita melafazkan iyyaka nasta'in, kita mohon pertolongan, bantuan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kita satu perasaan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal, kita sayang tadi, sangat-sangat kita jadikan ia sebagai tempat kita bergantung. Dan inilah kemuncak kebergantungan seorang hamba kepada Allah. Rasakan benar-benar dalam diri kita bahawa saya ini perlu sungguh-sungguh kepada Allah, sehinggakan saya rasakan tak perlu lagi saya nak tuju hadapkan matlamat hidup dan pertolongan saya ni kepada yang lain.
Saya nak minta hanya kepada Allah. Saya nak berharap hanya Allah sahaja yang memenuhi harapan dan tidak mengecewakan. Saya nak mengadu, hanya Allah sahaja yang benar-benar berfungsi pengaduan saya kepada Dia. Bukan sekadar saya mengadu nak meluahkan saja, tetapi saya mengadu kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu daripada Allah, iaitu bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan syahadah kita lafazkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain yang aku jadi saksi ini, aku benar-benar yakin ini, tak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Apa maknanya? Maknanya ibadah yang kita lakukan kepada Allah sehingga mendatangkan perasaan hambanya diri kita ini kepada Allah, sehingga kita tak bergantung selain kepada Allah. Hidup kita hanya terarah pada minta bantuan daripada Allah. Inilah perasaan seorang hamba apabila melafazkan iyyaka nasta'in. Tidak ada sedikit pun perasaan sombong lagi dalam diri. Ketika mana melafazkan iyyaka nasta'in, merasakan bahawa benar-benar saya tak tipu ini Allah. Diri saya sedang berkata-kata, hati saya sedang berkata-kata bahawa hanya tempat yang menjadi harapan dan sandaran saya dalam hidup hanyalah Allah. Apabila nak berlindung dengan Allah. Apabila nak minta sesuatu hajat, minta dengan Allah. Apabila nak rasa sedih, mengadu pada Allah. Bahkan rasa gembira, cerita pada Allah. Ramai orang dia sharing perasaan indah, perasaan gembira dia dekat mana? Dekat wall-wall Facebook, dekat status-status dalam media sosial. Gembiranya dia dapat sesuatu, dia cerita dan dia share pada orang lain. Alangkah indah jiwa orang yang beriman yang rasanya sangat eksklusif perhubungan dengan Allah. Apa sahaja bentuk kenikmatan yang dia dapat, dia kongsi dengan Allah. Ya Allah, hari ini saya dapat kerja, ya Allah. Seronok saya, ya Allah. Ya Allah, hari ini isteri saya baru lahirkan anak. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Saya gembira tak terkata. Tadi suspend, tadi saya rasa risau, tapi syukur, ya Allah, Kau bagi pada saya berita gembira dan tolong berikan kepada saya kekuatan untuk jaga anak saya. Share pada Allah, share dengan Allah. Suka duka kita, kalau manusia boleh menulis diary untuk mencerita dan meluahkan perasaan dia dalam sebuah buku, di sinilah tempat kita meluahkan umpama diary hati kita, iaitu apabila kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Indah perasaan orang beriman. Segala perkara yang berlaku dalam hidup dia share dengan Allah. Bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui, tetapi perasaan bergantungnya dia pada Allah. Setiap benda dia cerita pada Allah. Jangan rasa malu untuk share dengan Allah. Jangan rasa segan untuk share dengan Allah. Jangan rasa jauh kita dengan Allah. Apa sahaja yang datang dalam perasaan kita, share lah dengan Allah. Kerana Allah Maha mengetahui hamba dia yang sangat-sangat dan benar-benar ingin bergantung dengan dia. Maka apabila menyebutkan nasta'in wa iyyaka nasta'in, inilah tempat yang semata-mata tempat saya nak mohon pertolongan, mohon nak luahkan apa-apa sahaja, nak minta bantuan, mohon nak luahkan perasaan sedih, mohon nak Allah dengar kegembiraan yang nak dikongsi, mohon harapan yang saya hajatkan dalam hidup dunia dan akhirat. Nasta'in, ini merupakan luahan hati seorang hamba kepada sang pencinta dia, yang sangat cinta kepada dia dan dia sangat cinta kepada Allah. Dia share dengan Allah. Bila dia sebut nasta'in, dia rasa diri dia ini sungguh-sungguh tak ada apa-apa. Perlunya dia share dengan Allah masalah dia, masalah keluarga dia. Yang paling utama yang dia share adalah dengan Allah. Masalah kewangan dia, yang paling utama yang dia share adalah share dengan Allah. Masalah dosa peribadi yang orang lain tak tahu,
tetapi dia tidak segan untuk dia mengaku, minta Allah ampunkan, dia share dengan Allah, dia tunduk kepada Allah, dia menghadap Allah, cinta hati dia, sungguh-sungguh dia menggunakan luahan bahasa hati. Sebab itulah tuan-tuan, doa ini adalah bahasa hati kita. Doa ini adalah luahan daripada ungkapan perasaan kita. Dia bukan sekadar doa ni lafaz-lafaz di mulut, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bila baca duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajibni warfan, tetapi tidak ada roh, tidak ada satu perasaan, tidak ada satu kefahaman apa yang dia sedang lafaz. Bagaimana orang minta tolong dalam masa dia sendiri pun tak faham apa yang dia minta. Bagaimana keadaan seseorang yang dia sedang rasa dia nak minta sesuatu, dia sebut sesuatu tapi dia tak faham apa yang dia sebut. Bahkan dia tak jelas dia nak minta apa. Maka doa ini adalah bahasa hati kita, tuan-tuan. Saya syorkan apabila kita menghafaz doa-doa yang maksur ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, jangan sekali-kali kita tinggalkan makna-makna dan kefahaman daripada lafaz doa itu tadi. Jangan lupa, rasakan kepentingan memahaminya. Bahkan ketika mana kita rasa kita tak mampu nak mengungkapkan di dalam bahasa Arab sebagai contoh, dalam doa-doa harian kita, kita sedarlah bahawa ini adalah dialog hati kita dengan Allah. Apabila kita berperasaan di dalam hati kita, bukan sekadar bermonolog, tetapi tukarlah monolog itu kepada dialog kita kepada Allah. Monolog adalah perasaan kita punya percakapan dengan diri sendiri. Kita tukar. Jangan ada perasaan macam tu. Setiap perasaan yang sedang bermain dalam diri kita, tukarkan daripada monolog ini kepada dialog. Contoh, bila kita geram pada anak, biasanya kita bermonolog, geramnya aku. Contoh. Tukar, tuan-tuan. Macam mana nak tukar? Kita ubah daripada monolog kepada dialog, iaitu, ya Allah, saya rasa tak sedap ni, ya Allah. Ya Allah, saya rasa geram ni dengan anak ni, ya Allah. Share pada Allah. Itu dialog kita dengan Allah. Sebab itu bila kita sebut iyyaka nasta'in, kita mohon pertolongan, itu maknanya kita hanya dengan Allah saja saya share ini, perasaan-perasaan ini. Jadi apabila manusia sedang menyebut nasta'in, itu sebenarnya dia meluahkan segala kelemahan, ketidakmampuan dia dalam kehidupan kepada Allah dan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ibadah yang bermakna adalah ibadah yang ada feeling dengan Allah. Feeling dengan Allah. Rasa. Bila berhubung dengan Allah, dia kena ada feeling dengan Allah. Rasa cinta itu dia bukan dibuat-buat, tetapi dia rasa feeling dengan Allah. Sebab itu kalau kita lihat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melalui tarbiyah Rasulullah, doa mereka kepada Allah ini di mana-mana sahaja, tuan-tuan. Dia bukan di tikar sejadah saja. Mungkin tanpa sempat menadah tangan ke langit, dia berdoa kepada Allah. Sebab itu kita lihat dalam adab-adab Islam, rutin-rutin harian kita, nak makan ada doa. Tak semestinya tunggu duduk tikar sejadah baru doa. Nak naik kenderaan ada doa. Nak tidur ada doa. Masuk tandas ada doa. Keluar tandas ada doa. Lepas makan ada doa. Nak peluk anak ada doa. Nak sapu, nak sikat rambut ada doa. Tengok cermin ada doa. Doa-doa ni apa? Doa-doa inilah yang kita sebut sebagai monolog kita, dialog kita dengan Allah. Setiap tempat kita sedang bercakap, berbicara dengan Allah, hidup hubungan kita dengan Allah. Iyyaka nasta'in, sebab di situ saja tempat kita nak mohon pertolongan, bantuan, keberkatan hanya daripada Allah. Nak makan, nak dapat berkat, minta dengan Allah, minta tolong Allah bagi berkat kita. Nak sikat rambut, minta tolong Allah tutup aib kita di hadapan manusia. Allah perelokkan akhlak kita di hadapan manusia. Nak naik kenderaan, kita iyyaka nasta'in, hanya padamu aku nak minta ni Allah, tolong selamatkan aku. Walaupun aku dah ada lesen, walaupun aku dah pandai bawa kereta, walaupun dah jaga keselamatan, tetapi sekali saja Allah twist pandangan kita, mungkin menyebabkan aksiden dan sebagainya. Minta dengan Allah. Inilah jiwa orang-orang yang beriman. Bahkan
Orang-orang beriman ini dia bukan sekadar minta dari segi keduniaan, iyyaka nasta'in, dia minta dengan Allah. Lebih-lebih lagi dia nak minta selamat di dunia ini daripada syirik, selamat daripada gugur iman, selamat daripada rasa sombong yang menenggelamkan diri, selamat daripada rasa kikir dan bakhil serta kedekut dalam menguruskan harta, selamat daripada diri dia ini terjebak ke dalam perkara-perkara yang Allah larang. Minta selamat, minta Allah tolong, minta Allah jaga, minta Allah lindung, semua ini minta dengan Allah. Bahkan lebih lagi minta rahmat Allah, bantuan Allah, minta tolong Allah, di mana hari yang kita yakin memang tak ada lagi pertolongan selain daripada Allah. Yang ni betul-betul siapa-siapa pun takkan menafikan tak ada siapa lagi yang mampu menolong. Kalau dunia mungkin ada rasa ruang untuk minta tolong orang A, minta tolong orang B, pergi ikhtiar cari tolong, minta tolong orang ni. Tetapi di satu saat di mana tempat yang tak ada lagi pertolongan melainkan pertolongan Allah, maka di sini puncak mohon Allah bantu dan tolong kita, iaitu selamat di alam akhirat. Iyyaka nasta'in, ya Allah tolong jaga aku urusan aku dunia. Iyyaka nasta'in, minta tolong juga ya Allah, aku nak minta tolong dari sekarang, nak minta tolong selamatkan aku di akhirat. Bagaimana nasib aku ketika bangkit di padang mahsyar? Bagaimana nasib aku ketika bangkit dibawa ke perhitungan amal? Bagaimana nasib aku ketika ditimbangkan amal-amalku? Bagaimana nasib aku ketika mana hampir selamat mungkin nak masuk, nak keluar daripada timbangan, tiba-tiba ada orang datang mendakwa lagi kesalahan kita dengan dia. Mungkin anak kita masa tu, mungkin isteri kita datang dakwa kita sebab tak jalankan amanah dalam kehidupan kita dunia. Ya Allah tolong selamatkan aku daripada perkara-perkara ini. Selamat apabila nak berdepan dengan sirat yang sangat-sangat menggerunkan, neraka ada dekat bawah, tak tahu lagi nasib selamat ke tak selamat nak jalan. Ya Allah tolong mudahkan jalanku. Ya Allah tolong lebarkan, luaskan dan percepatkan perjalanan siratku. Ya Allah tolong aku dalam segala benda, minta tolong dengan Allah. Ini feeling kita ketika melafazkan iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud. Permohonan kita daripada hamba kepada Allah, kita nak menghambakan diri kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, itu adalah kita mohon Allah uruskan daripada Allah untuk kita. Maka kedua-dua kombinasi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini memberikan kepada kita kefahaman bahawa hidup saya ini sangat-sangat saya nak jadi orang yang berjiwa hamba, sentiasa terpaut dengan Tuhan, sentiasa terikat dengan Tuhan, rasa sentiasa sayang dengan Tuhan, rasa puas hati dengan Tuhan. Allahu Akbar, sangat puas hati. Sebab itu ketika mana seorang hamba ini mengharapkan redha Allah, perlu kita sedar bahawa kita sebenarnya perlu terlebih dahulu redha kepada Allah. Sekali lagi saya ulang, untuk kita ni mengharap Allah redha kepada kita, paling penting daripada kita ini adalah kita perlu redha kepada Allah. Kita dulu kena redha dengan Allah. Kita nak minta Allah redha kita dulu kena redha dengan Allah. Apa makna redha? Redha maknanya puas hati. Senang faham? Redha ini rasanya puas hati dengan Allah. Puas hati, tak ada yang lain dah, tak padan dah nak cari yang sepadan dengan Allah. Tak cari lain dah, tak hadap yang lain dah. Puas hati betul. Hadap ini bukan kerana dipaksa, tetapi kerana rasa puas hati bertuhankan Allah. Allahu Akbar. Radiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Di dalam surah Al-Bayyinah menyatakan, Allah sebut apabila hamba itu berhadap dengan Allah di dalam kenikmatan syurga, Allah sebut apa? Radiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka juga redha kepada Allah. Allah puas hati dengan hamba dia yang ini. Kerana apa? Kerana dalam kehidupan hamba ini juga puas hati sungguh dengan Allah.
Macam mana nak kita lihat tanda hamba ni puas hati dengan Allah? Apa sahaja yang Allah suruh dia suka untuk buat, berat ataupun ringan, dia suka untuk buat. Kerana di situlah tempat dia, tanda dia puas hati dengan Allah. Tak ada apa yang dia nak merungut daripada perintah-perintah Allah. Tak ada apa yang dia rasa malas nak buat, melainkan dia usaha sungguh-sungguh untuk buat walaupun benda itu benda yang berat. Ini tanda orang yang puas hati dengan Allah. Sebab itu ada satu ungkapan yang Nabi SAW ajar kepada kita. Latih diri kita untuk singkapkan rasa puas hati kepada Allah ini. Mungkin nanti dalam video ini ada link dan sebagainya, insya-Allah kita sertakan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba, lafazkanlah, ungkapkanlah, aku sangat redha kepada Allah sebagai Tuhan pengurus kehidupan aku. Aku sangat puas hati Allah ni jadi Tuhan pengurus hidup aku. Wabil islami dina, dan aku sangat puas hati dapat Islam, mengamalkan Islam yang Allah tadi suruh ajarkan kepada kita. Redha ni maknanya saya puas hati Islam ni jadi cara hidup saya, jadi agama saya, jadi cara hidup saya. Setiap inci rutin harian saya nak bersama dengan amalan yang diajarkan di dalam Islam. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan saya juga puas hati, saya juga redha dengan kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ajar kepada saya sunnah dalam hidup, gaya hidup seorang muslim, gaya hidup seorang yang berpersonaliti Al-Quran, Quranic personality. Rasa puas hati ada Quran sebagai panduan dan amalan. Ini kena latih diri sentiasa lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku puas hati Allah jadi Tuhan. Aku puas hati Islam ini jadi cara hidup aku. Aku puas hati Nabi datang ajar kepada aku sunnah. Allahu Akbar. Maka ketika kita meluahkan iyyaka nasta'in, ini juga sebagai tanda seorang hamba ini sedang memohon cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Pohonlah cinta daripada Allah. Cinta yang datang ini dia tak boleh nak dibuat-buat. Bahkan dia tak boleh nak dipaksa-paksa. Kita tak boleh nak mereka-reka sekadar kita kata saya sayang Allah, tetapi kita kena minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah beri kepada aku cintamu ya Allah. Allahumma rzuqni hubbak. Allahumma rabbi habli hubbak. Ya Allah, tolong kurniakan kepada aku cinta kamu ya Allah. Cinta kamu. Apabila kita cinta Allah, kita akan cinta orang-orang yang sama-sama cinta Allah. Kita akan pastikan isteri kita juga cinta Allah. Kita akan pastikan anak-anak kita juga cinta Allah, kerana kita sayang mereka, kerana kita sayang Allah. Allahu Akbar. Dan kita cinta amalan-amalan yang boleh menyebabkan Allah cinta kepada kita. Kita tengok satu amalan yang Allah, kita tahu Allah suka sangat kita buat, kita cinta untuk buat amalan tersebut. Walaupun tidak dipaksa dan tidak disuruh oleh orang, tetapi kita sungguh-sungguh nak dapat cinta Allah, kita buat apa yang Allah suruh. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, bahayanya apabila kita tidak mengenal Allah. Bila kita tak kenal Allah ini sebagai tempat kita mohon pertolongan, tempat kita mengharap, tempat kita berpaut, tempat kita menghadapkan segala isi hati kita kepada Dia. Kalau kita tak kenal dan tak belajar kenal Allah ini, apa jadi tuan-tuan? Maka kita tak kenal diri kita ni sebagai hamba. Terbalik seperti yang kita sebut sebelum ini. Kenal Allah, maka kita akan kenal diri kita sebagai hamba. Kalau tak kenal Allah, maka kita akan tak kenal diri kita sebagai hamba. Bahkan yang lebih malang lagi, apabila kita tak sedar diri kita ni sebagai hamba, kita akan berpaling daripada Allah dan kita akan nampak dunia ini semata-mata dunia dan dunia.
Kita akan berpaut pada hawa nafsu, kita akan berpaut pada duit, kita akan berpaut pada pangkat, kita akan berpaut pada pengiktirafan orang lain kepada kita, kita akan berpaut kepada imej kita semata-mata depan manusia, kita akan berpaut perasaan kita hanya semata-mata dengan perasaan bangga diri kita ni sebagai orang hebat, maka akhirnya hidup kita akan hancur binasa. Sebab itu sekali lagi saya sebutkan, diri saya dan tuan-tuan kena sedar, ibadah yang disebutkan ibadah yang sebenar adalah ibadah yang ada hubungan dengan Allah, perasaan hangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan jadikan ibadah ini sebagai semata-mata rutin. Saya berikan contoh analogi yang mudah tuan-tuan. Kat rumah kita ada apa dia panggil, iron baju kan, iron baju. Kadang-kadang kita kalau nak sibuk ni, kita ambil baju, kita letak dekat atas papan penggosok baju tu, kemudian kita ambil iron, kita pun gosoklah baju tu. Kita gosok, habis pulun kita gosok, tak lendik-lendik ataupun tak rata dia punya tu, tak baik lagi dia punya kedut dia. Kita pun pelik, dah gosok banyak kali, kenapa tak elok-elok lagi, kenapa tak rata-rata lagi kedutan itu. Kita pun hairan. Rupa-rupanya bila kita cek rupanya suis tak pasang tuan-tuan. Macam mana ada timbul kehangatan pada iron tersebut? Itulah analoginya apabila ibadah tidak berhubung dengan Allah. Kita rasa kita dah solat, kita dah buat, kita dah doa. Saya dah doa, Ustaz, saya dah doa. Tetapi adakah doa itu terhubung dengan Allah? Adakah doa itu ada kehangatan? Adakah ibadah kita, solat kita tadi ada kehangatan perhubungan kita dengan Allah? Adakah ibadah yang lain sebagai contoh sedekah kita, ketika kita beri sedekah ini ada kehangatan hubungan kita dengan Allah? Allahu Akbar. Jika ini dapat kita hayati, indah hidup seorang yang beriman. Maka sebab itulah kita nak kena latih diri saya dan tuan-tuan untuk sentiasa ikat hubungan dengan Allah. Dan antara cadangan saya adalah banyakkan istighfar yang memberi makna dalam hidup. Bukan sekadar kita nak kejar bilangan banyaknya istighfar, tetapi berapa berkualitinya istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kita nak latih untuk kita rasa sentiasa berhajat kepada Allah, sentiasa rasa lega dapat mengadu kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, rasa redha dan puas hati kepada Allah, nak terjemahkan rasa syukur kepada Allah. Ketika subuh sebagai contoh, waktu subuh, bangun waktu subuh, duduk di tikar sejadah, sebut astaghfirullah, astaghfirullah, sebut astaghfirullah dengan kefahaman yang jelas dan benar-benar yakin, faham benar-benar apa yang dilafazkan. Ya Allah, aku minta maaf ya Allah, aku minta ampun ya Allah, aku banyak salah ya Allah. Dan kalau boleh dalam setiap istighfar kita itu, cuba bayangkan betapa malunya kita ketika kita ini melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah. Astaghfirullah, ya Allah, malunya aku duk mengumpat orang. Astaghfirullah, ya Allah, malunya aku mencaci orang. Astaghfirullah, ya Allah, malunya aku dengan kamu, aku banyak buat benda jahat. Astaghfirullah, hari sekian-sekian, hari Isnin, hari Selasa aku dah buat benda ni, waktu sekian. Jelaskan dalam diri kita, sedarkan apa yang kita dah buat sebenarnya. Bayangkan macam CCTV sedang pancarkan kepada kita apa yang telah kita buat. Istighfar yang menghidupkan hati kita, hidupkan hubungan kita dengan Allah. Hangat, sebutan kita itu hangat di dalam hati, perasaannya untuk kita mohon pertolongan Allah, bantu kita, ampunkan segala dosa kita, tolong kita dunia dan akhirat, tolong kita uruskan kehidupan kita dengan baik, tolong kita untuk jadi hamba yang soleh, yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita mudah-mudahan dapat dipertemukan lagi pada siri-siri akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, dalam topik 13 ini, hanya padamu ku sandarkan segala-galanya. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, rupa-rupanya daripada ayat ini kita percaya dan yakin bahawa dalam kehidupan kita memang kita akan sentiasa diuji dan diberikan ujian. Kita akan sentiasa berhadapan dengan ujian yang akan menguji kita. Dan tuan-tuan, di setiap daripada ujian tersebut kita memerlukan bantuan dan kita memerlukan pertolongan daripada pemilik kepada ujian tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa untuk mengangkat dan membantu kita berhadapan dengan ujian tersebut. Rupa-rupanya tuan-tuan, daripada ayat ini kita percaya bahawa itulah dasar cinta kita pada Allah. Bila kita bergantung harap pada Allah, kita cinta pada Allah, inilah bahasa cinta kita pada Allah yang bersangatan sangat, iaitu kita, ya Allah, kita ni tuan-tuan bergantung harap pada Allah. Cinta kita, apa saja kita buat selama ini untuk Allah, dan kita minta pertolongan Dia. Kita minta pertolongan Dia untuk memberi kita hasil. Sebab apa? Sebab kita yakin percaya selama ini apa yang kita lakukan, hasilnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa yang saya perlu praktiskan dalam kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan? Mulai hari ini kita kena sentiasa bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa memberikan hasil. Bukan sebab kita melakukan sesuatu kita dapat hasil, tak. Kita perlukan pertolongan Allah untuk memberikan kita hasil. Jadi, mulai hari ini kita nak menghayati zikir Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih sekurang-kurangnya 10 kali setiap kali selepas solat, insya-Allah. Dengan penuh penghayatan, dengan penuh perasaan, kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Semoga kita diampunkan dan dibantu untuk keluar daripada cabaran dan ujian yang kita ada dengan penuh keadaan beriman, insya-Allah. Wallahu alam, semoga kita semua sedar bahawa hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala kita sandarkan segala-galanya. Wallahu alam.